Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apalah Ustaz Zul, lebih kurang lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya seronok nak sambut terus apa yang Ustaz Zul timbulkan tadi mengenai hikmah kedudukan Nabi Harun alaihi salam di langit yang kelima. Asas yang kita pegang, saya setuju, faddalna ba'dahum ala ba'd, dengan asas yang sama juga, la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi ada pelbagai pendapat pada menyatakan keistimewaan setiap nabi-nabi yang ditemui dalam peristiwa Mi'raj. Saya terbaca apa yang disebut oleh Najmuddin Al-Ghiti pada menyatakan hikmah Nabi Harun dipertemukan dengan sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Harun tidak bersama dengannya Nabi Musa. Kita tahu di dalam Al-Quran Musa dan Harun seperti tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Bahkan saya membaca perkataan Harun alaihi salam itu di dalam Al-Quran menyebutnya sebanyak 20 kali. 18 daripada 20 adalah bergandingan, tidak dipisahkan. Maknanya Harun alaihi salam ini akan muncul bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi nak katanya eratnya Musa dan Harun berpegangan tangan menghadapi cabaran Firaun dan cabaran Bani Israel. Tiba-tiba dalam peristiwa Mi'raj kelihatan menarik untuk dibincangkan kerana Harun itu di langit yang keempat ke kelima, Ustaz? Kelima Bukan ada pelbagai riwayat ke? Harun di langit yang kelima, manakala Musa di langit yang keenam. Jadi ada yang mengatakan, seperti Najmuddin Al-Ghiti menyatakan, ia adalah satu checkpoint pada menyatakan kepada Nabi untuk Nabi belajar satu perkara penting yang tidak ada di dalam langit 1, 2, 3, 4, iaitulah apa yang disebut sebagai hentian kefasihan. Seorang Rasul perlu ada kemampuan untuk bercakap dengan tenang dan menyusun perkataan sehingga menimbulkan kesan ke dalam hati, qaulan baligha. Dan itu kelebihan Nabi Harun alaihi salam. Berdasarkan keterangan Al-Quran, bila menyatakan Harun ini punya kelebihan berbanding saya Musa dalam hal-hal kefasihan. Dan yang kedua Najmuddin Al-Ghiti menimbulkan hikmah Nabi Harun dipertemukan secara berpisah daripada Nabi Musa adalah kerana Nabi Harun ini adalah Nabi yang lebih dikenali kaumnya, yakni Bani Israel. Lebih dicintai oleh kaumnya, Bani Israel. Tetapi di kemudian harinya ayat Quran sendiri menyebut baginda diperangi dan hampir dibunuh akibat daripada usaha daripada Harun alaihi salam untuk menghalang kaumnya Bani Israel menyembah patung lembu Samiri. Jadi situasi ini punyai kesamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Hak tu menariklah, seronok nak dibincangkan. Okey, izinkan saya memulakan apa yang sempat saya baca Ustaz Zul. Barangkali dalam 20 minit. Lepas tu Ustaz Zul boleh terus raikan kalau ada soalan ataupun Ustaz Zul nak mencelah di mana-mana, silakan. Pertama sekali, beberapa fakta. Tak tahulah fakta ke tidak ni, tapi bila belik Bidayah wan Nihayah Qisas Al-Anbiya ni, maka disebut Musa dan Harun ini bin Imran, bin Qahith, bin Lawi, bin Ya'qub. Keturunan ini menarik kerana ada nama Lawi bin Ya'qub. Ada kajian menunjukkan kebanyakan nabi-nabi besar Bani Israel bukan daripada keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Pengajaran dia adalah bila kita Yusuf menghadapi saudara-saudara kita yang bermusuh dengan kita, maka jangan menyimpan dendam, kerana kamu tidak tahu satu hari nanti mereka barangkali bertaubat. Dan ternyata saudara-saudara Yusuf termasuk Lawi yang telah meletakkan Yusuf ke dalam perigi
bersama dengan lagi 9 orang saudara-saudaranya adalah termasuk daripada yang bertaubat dan menjadi salihin, menjadi kaukaban, dan daripada keturunannya meneruskan perjuangan Nabi Yusuf di Mesir. Jadi ini satu pengajaran yang penting bagi saya, di mana kalau nak bermusuh berpada-pada, kalau nak bercinta berpada-pada. Kita tak tahu. Yusuf alaihissalam mengharapkan ada penerus perjuangannya di Mesir, tetapi bukan daripada keturunannya, rupanya daripada keturunan abang-abangnya, iaitulah Lawi. Itu satu. Yang kedua, nama Nabi Harun, saya rasa saya nak sembang dengan Ustaz Zul. Hasil kajian Ustaz Zul kepada nama Harun, dia maksud apa? Rahsia nama. Boleh Ustaz Zul share? Nanti. Okey, kalau Ustaz Zul sebut nanti, maka saya kongsi sekarang. Nanti Ustaz Zul boleh bagi pandangan. Okey, bila saya belik Al-A'lam Al-A'jamiyah fil Quran, Al-Khalidi menyebut ia adalah isim alam a'jam. Dia bukan perkataan yang berasal daripada Arab, walaupun Al-Fayruz Abadi menyatakan ia mushtaq daripada Al-Arna. Al-Arna yang bermaksud an-nashat. Lalu dinamakan Harun, ya, summiya bihi li nashatihi bit ta'ah. Kerana dia terlalu nasyat Ustaz Zul, cerdas, konsisten, istiqamah dengan ketaatan. Jadi ini menurut mereka yang mengatakan ada asas dalam bahasa Arab. Tetapi yang rajih, ya, menurut As-Samin Al-Halbi adalah ia adalah isim a'jam, dan ia tidak pernah dituturkan oleh orang-orang Arab, dan ia tidak pernah dituturkan oleh orang-orang Arab. Jadi kat sini saya melihatnya sebagai satu bentuk i'jaz, kerana Nabi tahu mana ada Nabi nama Harun, sedangkan orang Arab tidak pernah menyebut Harun. Jadi itu dari satu sudut lah, kalau kita mengambil kira pendapat yang lebih rajih, berbanding yang cuba menyatakan dia ada kaitan dengan Arab, iaitulah perkataan Arna. Lalu jadi dia boleh menghakis unsur kemukjizatan Al-Quran, iaitulah cerita ini Nabi tidak terima daripada mana-mana kalam Arab ataupun daripada sesiapa, melainkan wahyu daripada Allah. Itu nombor 2 daripada Al-Khalidi dalam kitabnya Al-A'lam Al-A'jamiyah. Adapun yang ketiga Ustaz Zul, saya mendapati nama Nabi Harun disebut 20 kali. Ada yang kekadang disebut nama, ada yang kekadang disebut dengan kisahnya. Kesemuanya bergandingan dengan Musa, melainkan 2 tempat yang seperti berpisahan daripada Musa dan tiada kena-mengena dengan zaman Nabi Musa. Yang pertama sekali surah Maryam, iaitulah ayat 28, dan surah An-Nisa ayat 163 hingga 164. Jadi siapakah Harun dalam surah Maryam? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Jadi pendapat para ulama seperti Ibnu Katsir menyatakan ia adalah syabihah. Mereka sedang memperumpamakan Maryam alaihassalam dengan kesalehan Nabi Harun alaihissalam. Nak katanya Nabi Harun adalah tokoh dalam hal-hal ibadat, ketaatan, kesalehan. So barangkali ada keselarian dengan nama yang disebut oleh Fayruz Abadi tadilah, ada kaitan dengan bahasa Arab barangkali. Tetapi pada masa yang sama, Al-Arna tadi tu, pada masa yang sama, para ulama juga ramai menyatakan Maryam ada abang kandung, memang namanya Harun. Dan Harun ini dari kalangan orang-orang saleh Bani Israel. Lalu kenapa dinamakan Harun? Imran menamakan anak-anaknya Harun, menamakan anak-anaknya Maryam. Maka dipetik hadis Nabi SAW, innahum kanu yusammuna bil anbiya'i was salihin qablahum. Memang menjadi tabiat Bani Israel di zaman terkemudian, ya, bukan zaman Nabi Musa, ya, bukan zaman Nabi Harun, bukan zaman Firaun, tetapi zaman terkemudian, zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama para anbiya dan orang-orang soleh. Dan kebetulan Harun ini, ya, bukan Nabi Harun,
Harun ini adalah antara orang soleh yang terkenal, ya, dari kalangan Bani Israel. Lalu ayat tu nak katanya Maryam, mereka taskhir kan, mereka nak hina Maryam, macam mana boleh ada baby di tangan beliau, dengan dia membandingkan Maryam bukan setakat dengan mak ayah dia yang tak pernah buat kerja-kerja tak senonoh, mereka membandingkan sekali dengan Harun. Jadi ini menunjukkan Harun, ya, ada asas bila kita nak kaitkan beliau sebagai ikon dari sudut ibadat dan ketaatan. Okey, yang keseterusnya menarik juga untuk dibincangkan. Dalam surah An-Nisa ayat 163 ada mention nama Harun, tetapi tidak digandingkan dengan Musa. Nabi Musa muncul ayat 164. Sedangkan di dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut nama Musa, pasti selepasnya Harun. Ataupun kalau ada cerita Musa, mesti ada cerita Harun. Lalu bagaimana surah An-Nisa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Ayat 163 yang mengumumkan Harun selepas nama Nabi Yunus dan sebelum nama Nabi Sulaiman. Pelik molek kali ni. Bapa nama Nabi Harun duduk dalam keadaan susunan tertib asma' para anbiya sangat mengundang persoalan. Tetapi Musa muncul selepas itu, iaitulah ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi hamba pun belak-belak jugalah apa yang disebut oleh Ar-Razi. Ustaz Zul lebih mengetahui insya-Allah. Bila baca Ar-Razi, beliau mengatakan begini, ayat An-Nisa adalah ayat yang respon kepada ayat sebelumnya di mana cabaran daripada orang-orang Yahudi. Surah An-Nisa kan turun kat Madinah. Kalau kamu ini rasul, maka buktikan kamu rasul dengan turunnya kitab suci jumlatan wahidah, sekaligus sebagaimana yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Lalu respon kepada cabaran ini adalah ayat 163 dan ayat 164. Allah menyenaraikan 12 para anbiya yang kebanyakannya tidak pun diturunkan Alkitab. Jadi nak katanya, kalaulah satu orang Nabi tidak diturunkan kitab sekalipun, tetapi Allah melantiknya sebagai Rasul, seharusnya dipercayai dan ditaati. Tak ada isu. Tak semua benda memerlukan bukti dalam bentuk kitab turun. Dan tidak semestinya kitab turun sekaligus baru bukti dia Rasul. Sebab ada para anbiya seperti yang disebutkan dalam senarai nama-nama tadi, ya, mereka yang diturunkan, ya, suhuf, yang bermaksud bukan turun sekaligus. Dan akhir sekali pada ayat 164 barulah Allah Ta'ala menyebut Musa yang mereka bangga-banggakan. Dan bahawasanya Musa itu, ya, Allah tidak menyebut mengenai turunnya kitab, tetapi Allah menyebut dia berkata-kata dengan Allah. Ya, nak katanya para rasul walaupun tak turun kitab sekaligus, ya, para Yahudi lebih mengetahui senarai nama nabi-nabi sebelum diorang. Mereka ada pengetahuan siapa nabi turun suhuf, siapa nabi tak turun kitab, siapa nabi turun kitab. Tetapi kesemua mereka adalah mereka menerima kalam Allah. So Musa berada di number ataupun berada di hujung sekali. Nak katanya ada tema yang menyebabkan susunan itu berlaku perubahan. Gitulah. Jadi Ustaz Zul ada respon Ustaz Zul? Tu dalam Ar-Razi Ustaz Zul lebih tahu insya-Allah. Oh, provokasi ya tadi tu. Allah.
Yep. Silakan. Mhm. 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 Mhm.